Assalamualaikum, selamat pagi diucapkan buat semua penonton Malaysia hari ini. Salam Jumaat yang penuh berkah. Jadi kami kru MHI ada yang sebahagian di studio dan kami sekarang ini berada di Pasir Gudang, Johor untuk memeriahkan lagi Festival Layang-Layang Sedunia Pasir Gudang ke-26. Jadi kalau lihat di belakang ini, di dada-dada langit di Pasir Gudang kini berwarna-warni layang-layang yang dapat dinaikkan buat pagi ini, dan kami difahamkan untuk tahun 2024 ini merupakan tahun yang kedua mereka membuka untuk antarabangsa, dan kali ini nampaknya penyertaan antarabangsa cukup meriah, mempunyai 39 buah negara, 129 peserta. Dan kalau dapat dilihat sebelah sini pula, di atas sini sebelah kiri saya ini dinamakan sebagai Stun Kites. Ia dimainkan oleh sekarang ini pemain dari negara China, Wuhan, China. Cukup menarik, gerak-gerinya cukup memeriahkan lagi dada langit di Pasir Gudang. Kalau tahu lebih lanjut bagaimana ianya dimainkan, susah ke senang ke, dan banyak lagi sebenarnya bentuk-bentuk layang-layang yang cukup unik dan meriah dengan warna-warninya. Kita akan bawakan perkembangannya selepas ini tahu. Sebelum tu kita nak bersama rakan tugas di Sri Pentas terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih rakan tugas kita yang berada seronok ya di Pasir Gudang meraihkan pesta layang-layang sedunia. Kita akan bawa kupasannya sekejap saja lagi. Sebelum tu kita nak menyapa jugalah peminat-peminat Malaysia hari ini, pagi ini untuk siaran Jumaat 1 Mac 2024. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Apa khabar? Itulah saya berfikir balik, tiba-tiba je dah bulan 3. Punya cepat waktu berlalu kan. Dan semalam siapa yang hari jadi 29 tu, selamat hari jadilah. Dan cerita MHI pun buat sambutan untuk semua meriah juga. Meriah semalam. Kan? Dan sebenarnya tadi saya sangat tertarik bila tengok layang-layang tu, dia macam bergerak mengikut irama. Kalau selalunya ada renangan kan, ada berirama, itu macam layang-layang berirama. Itu kena tengok jugalah kan bagaimana mereka ini sebenarnya memberikan aksi yang terbaiklah di dada langit sendiri untuk mewarnai pesta layang-layang sedunia. Kupasannya sekejap saja lagi bersama dengan Fariha, tapi kami juga di studio B Sri Pentas TV3 ini tak kurang hebatnya. Ada pelbagai pengisian yang kita nak bawakan selama 1 jam ini, yang pastinya juga kita nak berceritalah bila tengok tadi dada langit cantik sangat. Betul. Dan pastinya kita nak kongsikan juga ini berkaitan dengan situasi langit merah di waktu subuh. Sangat ini cantik. Suasananya memang cantik. Sangat cantik, tapi kan kalau kita lihat kenapa di waktu subuh pun cuacanya ataupun keadaan situasinya begitu merah sekali, Daya, kerana keadaan cuaca. Kita tahu sekarang ni kita nak berhadapi musim El Nino. Sudah tentunya keadaan cuaca panas ini yang sebenarnya memberikan warna langit merah pada waktu subuh. Bukan selalu supaya kita nampak keadaan seperti ini, dan mungkin kalau anda tak kisah anda berada mungkin di Kedah ke ataupun di Perlis dan sebagainya, bagaimana pula keadaan ataupun warna langit anda? Adakah sama seperti gambar yang anda lihat di skrin kami hari ini? Tapi sangat-sangat cantik, masya-Allah ya. Sangat cantik. Ini kerana Daya, cahaya matahari itu sebenarnya dia telah pun mewarnakan ataupun mendapatkan warna merah itu sendiri untuk dizahirkan pada dada langit biarpun pada waktu subuh. Ya, betul. Jadi sebenarnya dalam waktu yang sama juga sebagai peringatan selama kecantikan itu, kita juga kena jaga diri juga di waktu-waktu yang panas ni, minum air banyak-banyak kan. Lagi-lagi tak lama lagi nak puasa. Betul. Dan kita nak ucapkan terima kasih juga kepada Pak Chulan atas perkongsian gambar begitu cantik yang kami kongsi di MHI hari ini. Baik. Okey, seterusnya kita nak bawakan kembali bagaimana agaknya kemeriahan suasana. Biarpun ketika ini jam masih lagi awal 9 lebih, kita nak tahulah juga kan bagaimana Pesta Festival Layang-Layang Sedunia ini diadakan di Pasir Gudang. Silakan, nak tengok cantik tak? Jom. Okey, window boleh? Baik, sekali lagi kami berlintas langsung di Festival Layang Sedunia Pasir Gudang ke-26 ini, dan saya berada di bahagian tengah ini.
Jadi kalau boleh nampaklah beberapa orang peserta antarabangsa dan tidak dilupakan juga untuk kali ini 400 orang peserta tempatan juga mengambil tempat untuk memeriahkan lagi Festival Layang-Layang Sedunia kali ini. Dan dari Sabah datangnya jauh ke selatan ini. Kita bersama dengan Cik Nazri. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam semua orang dekat Padang Pasir Gudang. Jauh ni dari Sabah, dari mana? Daripada Beaufort. Beaufort. Semua dari Beaufort? Semua dari Beaufort, satu daerah. Ya. Okey. Lambai sikit orang Beaufort. Okey. Orang Sabah. 4 orang ya. Okey. Kali ini memang setiap tahun memang biasalah bersama dengan Festival Layang-Layang ke bagaimana? Setiap tahun. Last year 2023 kita datang dengan 4 orang juga, tapi kita bermula daripada syarikat pertama iaitu Satun. Pada tahun ni kita tak pergi, tapi kita standby dekat syarikat kedua ni, Malaysia punya, Pasir Gudang. Okey, kita nak tahu ni keunikan layang-layang dibawa dari Beaufort ni. Apa dia? Mungkin boleh bagi tahu sedikit apa bentuk-bentuknya. Setakat ini kami ada banyak layang-layang. Kami ada stand kite, quad line, pelbagai jenis layang-layang kreatif moden lah. Kalau tradisional kita belum bawa lagi. Kita ada juga pemain tradisional dekat daerah Beaufort. Kami tak pergi. Yang pergi yang moden lah. Kita bawa jenis yang moden ni. Okey, kali ini Cik Nazri punya layang-layang apa ni? Boleh naik ke? Boleh. Tunggu angin yang... Tunggu angin ya. Oh, kali biasa ni kalau pagi-pagi macam ni angin bagaimana keadaannya di sini? Macam ni lah, ikut angin yang dekat sini. Kadang-kadang dia pagi ni inilah macam ni lah suasana dia. Kami dah biasa dah dengan kawan-kawan dekat sini ni. Sebab ini satu tali kan? Ya. Maknanya satu tali. Ini jenis satu tali. Jenis ni satu tali. Yang ni yang jenis kreatif ni. Kreatif. Satu tali perlukan angin yang lebih laju lah kan? Ya, laju macam tu. Sebab kalau yang sebelah sini dia 4 tali, dia tak. Dia ni yang besar ni dia guna satu pilot. Dia ada pilot. Kalau tak ada pilot tu dia tak terbang juga. Jadi bagaimana perasaan dapat menyertai kali ini? Kami gembira lah setiap tahun kami boleh datang sini, dijemput oleh Majlis Pelayang Malaysia. Kami bercukup syukur dan berterima kasih. Okey, ni dari Beaufort juga. Melah sini kita nampak layang-layang sedang apa ni, cantik ni bermain di atas ni. Nama siapa? Nama saya Muhammad bin Yusuf bin Arjasad. Okey. Ini kenapa memilih reka bentuk dan juga perwarnaan begini? Saya sebab tertarik hati, saya tengok cantik, jadi saya balik petang semalam. Baru balik je. Baru beli? Baru beli. Ya. Kreatif. Ya, kreatif je. Dan nanti sampai di akhir festival nantilah ya akan bersama di sini? Ya, insyaAllah. Ya, betul. Sampai akhir. Sampai akhir. Ya. Okey. Terima kasih banyak-banyak orang Beaufort ya. Okey. Kita nak bersama dengan peserta antarabangsa pula. Sebelum tu kalau dapat dilihat ni macam-macam. Pernah nampak ke buaya berterbangan di atas udara? Tak pernah kan? Ini pertama kali. Okey, kita ada buaya, kita ada cicak, kita ada ikan pari, macam-macam lah. Kita ada sotong dan sebagainya. Ini antara layang-layang yang cukup unik yang kita boleh lihat di Festival Layang-Layang. Jadi mungkin ibu bapa masih lagi musim cuti sekolah, bolehlah bawa anak-anak untuk bersama dengan keluarga menyaksikan keunikan di Festival Layang-Layang. Baik, kita nak bersama dengan peserta antarabangsa dari Scotland, Mr. Mark Jones. Hello, good morning. Hello, good morning. Okay. We can see that yours is the one is really big here. So why crocodile? It was just a choice. I just liked it. He's got a great stance when he's in the sky. Growls at people. Okay. So how do you feel when you can join this festival for this I came last event? And it was it's a wonderful festival. The people are so nice. It's just a pleasure to be here, and it's a pleasure to be invited back again. Absolutely superb. For your crocodile, so he needs more wings to fly it? Because of the size of him, yeah, he needs a little bit more, yeah. He is a big one. Okay, so maybe I would like to know, since when that you really like to play kites? I flew kites from very young, and then I had children and started flying kites again. I started flying the Revolution kites, the quad line kites that are very special this year here.
and then I'd just move to bigger and bigger kites. So this is one of your very creative kites that you have, Yes. or do you have any kinds of it? All my kites are bought. They're made by Peter Lynn in New Zealand, but I love the size of them, and I like seeing people smile when I'm flying them. Of course, kami semua tersenyum suka bila melihat sang buaya berenang di atas udara. So thank you very much, Mr. Mark. Okay, thank you very much. Okay, kita nak bersama di sebelah sana pula. Nak lihat bagaimana antara keunikan. Oh, sorry, Mr. Mark. Okay. Ini di bahagian ini nampaknya zirafah, nampak tak? Zirafah tu dah mula nak terbang di tengah tu. Itu dia. Ini pastinya pemandangan yang cukup menarik untuk dipaparkan oleh kanak-kanak, untuk anak-anak kita. Ini yang sepatutnya yang kita boleh tunjukkan kepada anak bahawa adanya event seperti ini ataupun acara tahunan seperti ini untuk didedahkan kepada generasi muda. Baik, mari kita lihat apa lagi yang boleh kita mendekati bentuk-bentuknya. Oh, cukup menarik lah. Saya suka lah. Dengan anginnya, Alhamdulillah cuaca sangat-sangat membantu mereka. Sebab kami difahamkan sepatutnya angin kalau dalam kurang pukul 10 ni, angin tak kuat. Tapi Alhamdulillah sangat-sangat membantu. Pukul 10.30 dia kata lagi kuat. Okey, kita nak menyapa. Hello, sir. Okey. Tak boleh buat. Okay, it's okay. So maybe a little bit. Where are you from? I'm from New Zealand. From New Zealand. Okay, dari New Zealand. Masih lagi kerja-kerja persiapan dilakukan. Malcolm Hubbard. Oh, hi, sir. What's your name? Malcolm Hubbard. Malcolm Hubbard. Okay, maybe you could tell me a bit about your kites, your special kites. Today I'm flying jellyfish. 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 Yes. Why jellyfish? I like them. I think they're fun. Oh, really? Yeah, and I like lots of them. Oh, you got how many of them? Five. And this one is? Oh, that's just a snake. It's just a long tube to snake, so that will be on the ground and make a bit of brightness. Okay, so how do you feel when you can join this event? This is great. All kite events are great. Pasir is unique in the world. It's a very special place. You have the museum here, and also it's very popular with kite flyers from all over the world to come and meet. And because we live all over the world, the only chance we get to meet is if we come together in a special place like this. All right. Good. Thank you very much, Mr. Malcolm. Most welcome. Okay, thank you. Sama-sama. Terima kasih. Okay, itu dia antara peserta antarabangsa yang turut serta untuk festival melayang ini. Batuk pula. Baik, kita nak bersama dengan rakan tugas di Sri Pentas. Kita akan bawa lagi perkembangan selepas ini dari Festival Layang Sedunia Pasir Gudang. Okay. Terima kasih kerana terus bersama kami di Malaysia hari ini. Dan sekarang saya ingin berdiskusi sedikit tentang sistem cukai jualan dan perkhidmatan ataupun SST, di mana pada hari ini 1 Mac dilaksanakan. Saya pasti ramai yang tertanya-tanya dekat siapa agaknya golongan-golongan yang akan terlibat ataupun akan melalui SST ini. Tetapi bukan saya orang yang bakal berdiskus tentang ini. Kita akan melihat satu video dulu sebelum bersama dengan seorang pakar bersama kita. Sama-sama kita saksikan. Maka sebagai langkah peningkatan mutu perkhidmatan dan bantuan kepada rakyat, Kerajaan Perpaduan bertanggungjawab meluaskan asas hasil. Perimbangan ini sangat sukar tetapi terpaksa dilakukan untuk meningkatkan hasil, mengurangkan subsidi tapi tidak membebankan rakyat. Kerajaan bercadang untuk menaikkan kadar cukai perkhidmatan kepada 8% ketimbang 6% sekarang. Bermula hari ini, kadar cukai jualan dan perkhidmatan SST untuk beberapa kategori produk dan perkhidmatan meningkat kepada 8% berbanding 6% sebelum ini. SST dikuatkuasakan sejak 1 September 2018 di bawah Akta Cukai Perkhidmatan 2018 bagi menggantikan cukai barang dan perkhidmatan atau GST.
Cukai jualan dikenakan ke atas produk yang dikeluarkan dan dihasilkan secara tempatan serta barangan bercukai yang diimport ke Malaysia seperti barang kosmetik, perabot, alat muzik dan tembakau. Manakala cukai perkhidmatan pula merujuk kepada cukai penggunaan yang dikenakan ke atas perkhidmatan bercukai yang disediakan dalam negara oleh penyedia perkhidmatan berdaftar yang menjalankan perniagaan mereka. Perubahan perkhidmatan bercukai sebanyak 8% ini turut diluaskan kepada beberapa sektor baru termasuk perkhidmatan pusat karaoke, perkhidmatan logistik, pembrokeran serta penaja jaminan untuk perkhidmatan selain kewangan. Tidak mahu membebankan rakyat, kerajaan mengekalkan kadar SST sebanyak 6% kepada 3 jenis perkhidmatan iaitu makanan dan minuman, telekomunikasi serta penyediaan ruang letak kenderaan. Keputusan ini nyata mengundang pelbagai reaksi serta pandangan orang ramai. Ada yang berpendapat perubahan ini dapat meraih hasil tambahan kepada negara, namun tidak kurang juga yang meluahkan kerisauan terhadap peningkatan kewangan dan kos sara hidup. Tidak dinafikan, kenaikan atau pengetepian cukai seperti SST pastinya memberi implikasi besar kepada pengguna dan ekonomi negara. Penambahbaikan dari segi pemantauan, penguatkuasaan dan peraturan wajar diberi tumpuan oleh pihak bertanggungjawab bagi meningkatkan keberkesanan serta pengutipan cukai yang lebih cekap dan adil. Itu dia sedikit perkongsian kepada anda semua tentang perbincangan kita hari ini iaitu tentang kenaikan SST daripada 6% ke 8% yang dilaksanakan hari ini 1 Mac. Jadi seperti yang saya janjikan, kita akan bersama dengan Encik Amsyari Zaril Abdul Syakur, itu Jawatankuasa Teknikal Mata katanya. Okey, baik, selamat datang. Terima kasih. Baik, tadi kita ada saksikan video yang kita kongsikan kepada semua. Tapi mungkin ramai juga yang tak memahami. Ialah sebab kita tahu GST dan SST. Tetapi kalau GST katanya 30 juta rakyat Malaysia akan terkesan. Tetapi untuk SST pula bukan semua sebenarnya. Betul. Jadi mungkin boleh kongsikan dengan kami secara mudah. Alright. Bahasa mudah dia sebenarnya kenaikan ni sebenarnya pada perkhidmatan tertentu. Okey, dia ada dalam kategori dia ada kumpulan. Dia ada dalam jadual pertama ni, orang kata jadual pertama ni dalam peraturan cukai pendapatan cukai perkhidmatan ada A sampai J. So adalah kategori perkhidmatan tersebut. So sebenarnya dalam 6% ke 8% tapi ada juga yang kategori yang tak dikenakan kenaikan tersebut. Yang paling ni pada makanan dan minuman. Dia masih kekal lagi 6%. Maksud tak ada lah. 8%. Mungkin tak ada efek pada 30 juta tu lah. Lagi satu yang logistik. Dulu tak ada logistik. Kerisauan kat situlah. Mungkin kerisauan kat situ logistik tu akan menaikkan harga barang. Contoh mungkin kita boleh kupaskan sikit. Logistik tu seperti barang-barang yang kita order dan dihantar ke rumah. Adakah seperti itu? Ada kemungkinan ke situ juga, tapi lebih kepada spesifik pada hantar barang bahan mentah kepada penjual. So itu mungkin sikit banyak akan bagi kesan pada peniaga lah untuk naikkan harga. Baik, di situ sebenarnya ada kesannya. Betul. Okey, tapi juga dikatakan untuk kenaikan SST ini yang dibentangkan pada bajet penting untuk menaikkan ekonomi negara. Betul. Saya tak nafikan lah yang kerajaan buat ni sebenarnya. Kita sekarang ni pendapatan negara kita mula dah menurun. Terutamanya kita orang kata petroleum, kita tak hasil petroleum, cukai ekspor kita dah mula kurang. So kerajaan punya inisiatif, kita pun tahu kan bajet 2024 ni kerajaan banyak nak buat bantuan kepada rakyat, pembangunan, so perkhidmatan awam. So perkara-perkara tersebut sebenarnya untuk bantu kepada rakyat semula. So disebabkan perbelanjaan tersebut, kerajaan tetap pilih apakah insentif perlu dapat untuk pendapatan. So salah satu ni terpaksa naikkan SST ni, perkhidmatan ni 6% ke 8%. Iaitu sebanyak 2% lah. So 2% ni mungkin kalau dikatakan macam tak banyak atau ni, tapi kesan je pada peniaga, saya macam kami sebagai peniaga, jujur kami akan risau kepada logistik, maintenance, orang kata perbaikan semua tu. Itu adalah kesan yang agak relevan pada peniaga. So kalau benda tu dapat, bagi saya kalau dapat dikawal, kalau kita dapat pantau, insya-Allah harga dapat dikawal dengan baik.
Baik. InsyaAllah. Jadi itu daripada mungkin sisi pandangan peniaga pada peningkatan. Betul. Jadi bila kenaikan kos, pastinya kenaikan yang charge yang dikenakan. Betul. Baik. Kalau saya ada juga membaca bahawa kesan kenaikan SST kepada kos pembelanjaan setiap keluarga, contohnya macam kalau P40 akan naik RM9, Betul. M40 RM16, T20 RM30. Lebih kurang dalam 0.3%. 0.3%. Sebenarnya kalau ikutkan, kalau kiraan yang betulnya, 8 tolak 6%, 2% betul tak? Ya, betul. 2% kalau bagi 6%, dia 33% sebenarnya. Kenaikan sebenarnya adalah 33%. Cuma sekarang ni macam saya cakap tadilah, bagaimana kita sebagai peniaga untuk kawal kos ni adalah salah satunya kita kena pastikan kita pandai buat kos efektif. Kita kena kawal, kita pun tahu harga barang pun kita tak boleh naik macam tu je kan. So kita sebagai peniaga kita kena tahu macam mana kita nak kontrol, kawal harga kos efektif namanya. Mungkin maintenance atau repair tu kita buat sendiri atau kita tak kepada luar. Logistik tu kita fikirkan pilih yang sepatutnya. So kita sebenarnya bagi saya belah pihak kerajaan, tentu kita nak pastikan apa yang dia dapat untuk kenaikan ni 2% ni sebenarnya 3 bilion. Ya, betul. Target 3 bilion dan kita nak tahu 3 bilion ni ke mana pergi dia. Dan harap 3 bilion ni dapat bantu balik kepada rakyat lah. Dan of course lah kita nak rakyat pun pasti dapat benda tu dengan orang kata perkhidmatan awam dengan betul, bantuan dengan baik. Dan saya harap 3 bilion ni pun boleh bantu usahawan supaya usahawan dapat, orang kata tak terkesan dengan kenaikan harga ni dan dapat orang kata beri harga yang orang kata boleh semua orang membeli. InsyaAllah. Dan kalau diikutkan juga daripada satu aspek yang lain pula bahawa kalau pendapatan cukai Malaysia, bajet Malaysia ni kalau dibandingkan rendah nak berbanding dengan negara lain. Mungkin itu juga satu perkara yang perlu kita cakna dan lihat secara menyeluruh. Untuk itu sebenarnya kita kena faham tak kenapa negara lain tak ni, mungkin pendapatan negara lain tu mereka ada pendapatan tambahan. Kita sebenarnya di negara kita ni banyak fokus pada pendapatan dari cukai. Kita ada cukai langsung, cukai tidak langsung. So hendak tak nak kita kena, orang kata kena support dengan kerajaan, bagi sokongan kerajaan dengan cukai dengan cukai. So dari cukai itu insya-Allah kita mengharapkan sekarang ni apa yang dijanjikan semua tu dapat dikotakanlah untuk rakyat, insya-Allah. Baik, kalau diikutkan katanya bantuan tu contohnya nak tingkatkan prasarana untuk kesihatan, untuk pendidikan dan sebagainya, dan kita harap itu boleh dilakukan. Juga mungkin ada juga yang tertanya-tanya, kejap. Apa bezanya SST? Apa bezanya GST? Mungkin boleh terangkan bagaimana. Right. Saya cerita pasal GST dululah. GST ni dulu kita pernah alami, sebenarnya dikenakan setiap peringkat. Dari pengeluar sampai ke pembeli kan. So setiap peringkat itu dikenakan pada nilai tambah harga barang tersebutlah. So dia kenakan GST masa tu di setiap peringkat, dan kita setiap peringkat tu tak boleh lari lah orang kata kan. Semua tu akan terkena dengan GST. Tapi di cukai perkhidmatan atau cukai jualan sebenarnya hanya dikenakan di peringkat tertentu saja. Macam cukai jualan kilang kepada pembeli. Cukai jualan. Cukai perkhidmatan, pada perkhidmatan yang saya kata tadi, jadual pertama dia ada jadual, ada 6 kumpulan, ada 10 kumpulan sekarang ni. Dalam setiap kumpulan tu ada perkhidmatan yang dikenakan cukai. So ada juga perkhidmatan yang tak dikena cukai. So kat situ sebenarnya yang kena tu pada 6%. So mudahlah, macam dulu GST setiap peringkat ada 3 jenis, 0%, exempted, 6%. Semua tu sebenarnya bagi confuse lah. Mungkin confuse pada peniaga. Ya, macam tak berapa pasti kan. Sebab ada pecahan. Pecahan itu. Tapi kalau cukai jalan 5 to 10%. Kalau cukai perkhidmatan sekarang ni ada 6%, ada 8%. Okey, jadi saya rasa mungkin sekarang ramai yang lebih faham apakah SST, apakah GST, dan juga seperti tadi katanya mungkin yang akan rasa kesan lebih sedikit adalah kepada peniaga. Tapi kita pun tahu dia punya
efek ataupun impact dia macam ibarat satu pusingan ya. Kalau peniaga terkesan, mungkin juga harga barangan juga untuk yang dijual kepada orang ramai atau rakyat mungkin akan naik sedikit. Jadi mungkin nasihat kepada peniaga sebenarnya. Bagi saya, Puan Dayah, peniaga kena pastikan bila kenaikan ni, kita kena pastikan, kita kena tahu first, kita kena tahu kalau kenaikan pasti kita punya kos akan ada bagi kesan lah. Kalau kita bagi kesan, yang kita kena tahu adalah kita sebagai peniaga, kita nak kena ada untung. Bila kita nak untung, kita kena semak kos, kita kena semak kita punya harga semula. Kalau harga kita macam ada untung, Alhamdulillah. Takut nanti harga yang kita kekal, sebenarnya tak ada untung. So, sebagai peniaga, semak balik kos dan semak balik anda punya accounting system, account system, pos system. Sebab kalau sistem anda tak masuk 8%, pembezaan 2% tu anda yang kena tanggung. Sebagai peniaga kena tanggung. So sebagai peniaga, saya minta kalau boleh anda ambil alert, pastikan benda ni tidak salah di side anda lah. Okey. Sebab saya pasti kadang-kadang kita pun tak perasan macam okey saja kalau kita nak buat harga sama tapi kos dah meningkat sebenarnya. Betul. Kan. Dan kalau kita lihat secara menyeluruh kesan SST daripada 2%, 6% ke 8%. Kesannya kepada ekonomi negara, adakah ia akan memberi impak yang besar? Sebab saya pasti setiap pembentangan ataupun idea usulan mesti akan nampak apakah after effect-nya contohnya. Bagi saya ekonomi negara ni sebenarnya bila dapat collection tu, bila dapat kutipan tu, kita nak tahu dia kepada rakyat semulalah. Sebagai saya, kenaikan tetap ada kenaikan. Bila ada kenaikan, ke mana dia kembali kepada rakyat? Kalau kembali kepada rakyat, betul kepada perkhidmatan, bantu usahawan, orang kata yang boleh rakyat, orang kata tak perlu berbelanja besar kat situ, itu saya rasa ekonomi boleh bantu. Okey, semua sekarang ni kita kena pastikan kerajaan, usahawan dan pembeli, kita kena bekerjasama lah kat sini untuk membantu ekonomi. Baik. Jadi ini bukanlah satu pihak saja, sebenarnya dia kolaborasi kita bersama. Betul. So apa-apa saja, tak kisah kenaikan ataupun sama, betul, kita kena cakna dan tahu. Okey, dan kalau diikutkan tadi, dijangka hasil tambahan untuk SST ini dapat 2% itu, betul, katanya boleh sebanyak 3 bilion kepada negara. Tapi kita faham kegusaran rakyat adalah baik, maksudnya ia dikutip pastinya dari rakyat. Tetapi apakah objektif utama kerajaan? Adakah sekarang dalam keadaan ekonomi yang kita sangat memerlukan kenaikan ini, ataupun kita sebenarnya sedang orang kata step up? Sebab kita punya pendapatan negara nak berbanding dengan negara lain ni rendah kan, Cik Syari? Betul. Ikutkan kita pendapatan kita masih orang kata memerlukan banyak lagi sebab bajet 2024 sangat tinggi, antara yang tertinggi dalam sejarah. So kita nak tak nak, orang kata pendapatan, kalau kita tak ada pendapatan tambahan, kita tak boleh, takut kita punya belanja kita punya pembelanjaan lebih dari pendapatan kita. So nanti lagi bahayalah kat situ. Baik. So dekat sini bagi saya, kita sebagai rakyat, kita kena faham kenapa kerajaan lakukan ini. Cuma kita sebagai rakyat jugalah, kita mengharapkanlah apa-apa yang dilakukan oleh kerajaan lepas ni dengan dapat yang 3 bilion tu kembali kepada rakyat, dan rakyat menanti benda tu, perkara tersebut, supaya kita orang kata tak terkesan pun sebenarnya ada kenaikan harga 2% tersebut. Yang merisaukan adalah mungkin mereka tak faham. Betul. Mereka tak begitu mengerti SST itu apa dan kenapa kena naik 2%. Dan sebenarnya saya rasa sebagai kesimpulan, hari ini saya juga seperti seorang rakyat Malaysia yang biasa, saya mengerti kenapa 2% itu dinaikkan dan juga siapa ataupun apa yang terkesan melalui kenaikan itu. Dan terima kasihlah Cik Amsyar. Terima kasih. Dan juga sebenarnya Cik Amsyar, saya nak kongsi sesuatu. Iaitu tentang festival filem Iran. Tapi kita tak pergi sana. Kita nak kongsi video je. Boleh ya? Boleh. Kita saksikan sama-sama. Bertempat di sebuah pawagam di Kuala Lumpur, Pusat Kebudayaan Iran melancarkan pembukaan Festival Filem Iran 2024 di Malaysia yang jelung kali diadakan.
Susulan kejayaan edisi lalu yang mendapat maklum balas positif dengan lebih 2,800 peserta dan kadar sambutan pengisian tempat duduk sebanyak 87%. Edisi kali ini menjanjikan pengalaman yang lebih menarik bertujuan mengukuhkan lagi ikatan budaya antara Iran dan Malaysia melalui promosi filem, seni serta budaya yang turut disokong oleh Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Malaysia. Bermula pada 29 Februari sehingga 10 Mac 2024, festival ini akan mempersembahkan 6 filem Iran terkemuka yang mampu memberi gambaran kepada penonton terhadap dunia warna-warni budaya perfilman negara Iran. Penonton juga boleh memperoleh tiket bagi tayangan percuma secara atas talian dan mana-mana pawagam GSC yang terlibat serta menyaksikan kemunculan khas barisan pelakon juga pengarah terkenal Iran. من فکر میکنم که قطعاً جشنواره‌ها وقتی فیلمسازهای دو کشور با هم روبرو میشن هم میتونن فیلمهاشون رو مردم و مخاطبها ببینن و هم همکارای خودشون رو در کشورهای مختلف ببینن الهام بخش اونها خواهد بود در فیلمسازی و فیلم‌های بعدشون و ما چه بخوایم چه نخوایم سینما یک زبان مشترک بین همه مردم دنیاست. فیلمسازها بسیار مثل یک خانواده مشترک دوست دارن که مردم کشورهای دیگر رو ببینن و اونها رو با علاقه دنبال میکنن. Mungkin banyak orang Malaysia tahu pasal filem industri Iran, tetapi bukan banyak filem Iran yang sebenarnya dapat dinikmati ataupun ditonton di pawagam Malaysia. Jadi saya harap dengan filem festival ini mungkin kita dah buka ruang untuk pengedar-pengedar nampak dan sedar bahawa Iran ni sebenarnya banyak buat filem-filem yang ada ciri-ciri dan nilai-nilai yang sama dengan tanah air kita. Hasrat saya adalah ia akan mendedahkan untuk pembikin filem pula. Kita boleh tengok filem-filem Iran ni sebagai satu contoh dibikin di dalam suasana yang sama di Malaysia ni. Cuma penceritaan mereka ni lebih mantap. Kalau yang mereka tu yang dah biasa tengok filem Hollywood, Bollywood, Hong Kong semuanya, saya harap mereka boleh beri masa untuk menonton filem Iran ni. Antara filem pilihan menarik yang ditawarkan terdiri dari variasi genre drama, thriller dan juga sejarah melalui filem Henas, The Painting Pool, Track 143, Bodyguard, No Prior Appointment dan juga filem Today. Sudah pastinya Festival Filem Iran 2024 kali ini menyajikan pengalaman budaya yang memukau penonton. Baik, kembali semula berita langsung dari Festival Layang-Layang Sedunia Pasir Gudang ke-26. Berangin je rasa kalau kat sini tahu. Sepoi-sepoi bahasa je. Dan kita masih lagi memperlihatkan bagaimana peserta-peserta kali ini menerbangkan layang-layang mereka. Dan kita nak tahu lebih lanjut bagaimana sebenarnya sambutan untuk ke-26 tahun ini. Adakah lebih ramai, lebih meriah, lebih unik dan sebagainya. Kita nak terus bersama dengan yang dipertua Persatuan Pelayang Johor merangkap kepada Presiden Persatuan Pelayang Malaysia iaitu YB Datuk Haji A. Rahim Nin. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Fariha. Datuk, bagaimana penganjuran kali ini? Nampak macam meriah. Alhamdulillah, sebagaimana yang lepas-lepas. Festival layang-layang apabila kita adakan di sini, memang setiap kali memang begitu ramai pengunjung. Dan tahun ini nampaknya lebih hebat. Dan kita tengok sebenarnya macam Fariha sebut tadi angin. Sebenarnya ini angin masih sepoi-sepoi, di mana peserta antarabangsa kita sedang buat persiapan. Nanti pukul 12 apabila angin lagi kuat, lagi banyak lagi layang-layang yang besar akan naik. Okey, bila kata peserta-peserta ini pastinya di zon antarabangsa kan? Ya. Penyertaan peserta antarabangsa kali ini nampaknya kalau tahun lepas saya datang, kali ini lebih lagi warna-warni, lagi apa karakter-karakter yang dibawa tu lagi gah lah. Ya, kali ini kita membawakan 39 negara yang mereka datang semua sekali. Kita punya international participant ialah 130 orang. Mereka bawa pelbagai jenis layang kecil besar, dan sekarang ni mereka sebenarnya pukul 10
tahun ni masih dalam proses persiapan kerana angin belum ada, masih sepoi-sepoi. Jadi banyak lagi sebenarnya layang-layang besar akan naik. Jadi daripada 130 orang tu, kita datangkan 7 negara yang khusus kepada tema tahun ni. Kita bagi keutamaan kepada Sport Kite, iaitu Stunt Kite dan Revolution. Daripada 7 negara kita bawakan. Daripada Argentina, daripada Kanada, daripada China, daripada Hong Kong, malahan daripada Korea, US dan juga Wales ada bersama-sama dengan kita khusus untuk mereka menunjukkan Stunt Kite, iaitu Stunt Kite dan juga Revolution. Jadi ini yang mereka bawakan. Selain daripada peserta-peserta lain, tak kurang hebatnya layang-layang besar, tapi masa ni belum dapat naik. Jadi kalau mungkin dari 1 atau 2 jam sudah pasti layang-layang jauh lebih besar, cantik, menarik. Itu yang menjadi penarik kepada pengunjung-pengunjung untuk datang ke Bukit Layang-Layang ini untuk sama-sama menyaksikan. Dan kita dapat lihat walaupun baru pukul 10 lebih, pengunjung-pengunjung dah ramai. Dan begitu juga walaupun kita jemput daripada peserta antarabangsa, kita tidak ketinggalan daripada tempatan. Ada di arena yang berbeza. Yang ini lebih kepada pertandingan-pertandingan wow tempatan dan layang-layang tempatan. Jadi keseluruhan memang sambutan amat menggalakkan. Bila Datuk dah cakap berkenaan dengan peserta tempatan, kita nak tuju sedikit lah ya. Kita tunjuk sikit sudut pandangan di mana tadi Datuk kata sebelah sini antarabangsa, sebelah sini kita Datuk. Sedang berjalan ya pertandingan wow. Pertandingan wow naik ini di pengadil-pengadil kita dalam proses penyiapan ya, dan begitu juga peserta sedang siapkan wow masing-masing. Nanti apabila semua negeri-negeri yang bertanding siap, mereka akan jalankan pertandingan. Okey, ini yang dikatakan pertandingan untuk pelayang tempatan dah diberikan zon tertentu. Nanti kalau misalnya datang ke sini, para pengunjung nanti boleh nampak lah ya, macam-macam sebenarnya aktiviti yang berlangsung di acara ini. Saya nak tanya, bagaimana dengan orang ramai, respon pengunjung kan, ataupun jangkaan sebenarnya? Jangkaan kita penganjur, kita dah menyangka pada kali ini, festival kali yang ke-26, kita menyangka seramai 500,000 orang. Kenapa? Pada tahun ini kita panjangkan tempoh. Festival kita selalunya dalam 5 hari, tapi kali ini kita panjangkan menjadi 9 hari kerana cuti sekolah. Dan selain daripada itu, kita terima permintaan daripada penduduk-penduduk komuniti Pasir Gudang. Mereka ni seolah-olah apabila festival tak diberi peluang untuk bermain di Bukit Layang-Layang ini. Dan bukan kita tak bagi peluang, pada yang lepas-lepas kita untuk keselamatan. Kalau Fariha tengok, semua kita pagar sebab pernah berlaku insiden di festival di Pasir Gudang ini sendiri. Seorang kanak-kanak diterbangkan apabila angin kuat datang. Jadi kita tak nak kejadian-kejadian yang tidak diingini berlaku. Sebab itu kita pagari dan kita tak benarkan orang awam masuk dalam kawasan lapangan layang ni. Dan untuk itu kita 4 hari lebih awal kita benarkan penduduk-penduduk di Pasir Gudang ini menaikkan layang dengan penganjur memberikan mereka layang-layang secara percuma. Di mana ada 24 kawasan zon ahli majlis. Kita jemput mereka, bawa sekurang-kurangnya 100 orang untuk kita bagi layang-layang percuma dan naikkan. Memang di Sabtu Ahad itu saya cukup teruja melihat komuniti Pasir Gudang sampai tak cukup, mereka minta Datuk tambah lagi. Saya tak boleh pasal kita terhad peruntukan kita. Jadi kita minta boleh kalau berminat ada booth kita yang dalam lingkungan lebih 200 booth yang ada, termasuk yang menjual layang-layang. Jadi mereka boleh beli di situ selain daripada pelbagai makanan, pelbagai barangan-barangan yang mereka turut ada jual di sini. Terima kasih banyak-banyak Datuk Rahim di atas perkongsian ini, dan diharapkan lebih ramai lagi datang pengunjung sebab sehingga 3 Mac nanti ya. 3 Mac dan malam esok merupakan malam peresmian yang mana kita jangka festival kita akan diresmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk On Hafiz Ghazi, Menteri Besar Johor. Dan semasa peresmian tu, gimik peresmian memang sangat menarik. Kita gunakan laser dan juga sound effect. Di samping juga ada pertunjukan bunga api. Dan selepas itu ada persembahan artis. Baik. Pastinya meriah lah. Nanti jangan lupa untuk esok malam datang ke sini ya. Terima kasih banyak-banyak Datuk Rahim ya. Terima kasih TV3. Okay. Kita nak melihat bagaimana suasana pengunjung kali ini. Katanya tadi dapat main layang-layang ni. Dapat bersama dengan keluarga, itu pastinya yang menarik. Kita nak tanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum puan. Jangan lari.
Assalamualaikum. Okey, salam. Nama siapa? Nabila. Puan Nabila. Okey. Hari ni bawa anak-anak untuk melihat. Ini memang biasa setiap tahun bawa ke bagaimana? Dah 2 tahun dah. Tahun depan dengan tahun ni lah kiranya. Tahun ni bagaimana lihat? Tahun ni nampak lagi macam meriah kot. Lagi meriah dia punya suasana pesta lain-lain. Ni anak Siapa nama? Nurul Aisyah Humaira. Apa? Nurul Aisyah Humaira. Humaira. Okey, Humaira, apa yang paling cantik? Lain-lain yang paling cantik sekali mana? Cuba tunjuk. Tunjuk. Mana? Mana paling cantik? Cicak. Gambar. Beg ke? Cicak. Cepat kakak. 1, 2, 3. Cicak kata. Cicak. 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 Pernah tengok tak cicak paling besar macam tu? Pernah. Tengok kat mana? Tengok kat sini lah kan? Okey. Terima kasih. Sabar bercuti. Tengok tau. Okey. Kita nak jumpa lagi seorang lagi keluarga. Assalamualaikum. Siapa nama? Kembar. Siapa nama puan? Marni. Puan? Marni. Okey. Ini siapa nama ni? Mana satu abang, mana satu adik? Orang biasa panggil dia gemuk dengan kurus. Ya Allah, gemuk dengan kurus. Mana dua-dua kurus ni? Yang ni gemuk, yang ni kurus. Ke salah orang? Ya Allah. Okey. Memang duduk kat sekitar sini ke? Duduk area-area sini. Kalau duduk sekitar sini, pastinya setiap tahun memang mengambil peluang untuk menyaksikan ni. Memang kalau time-time gaji dapat, orang kata masa-masa time gaji memang ke sinilah tu. Bawa anak-anak. Ni baru 2 orang, belum lagi bawa yang ramai tu. Ramai-ramai tu anak juga? Anak juga. Berapa? 6 orang anaknya. Alhamdulillah rezeki. Okey. Tapi paling menarik macam mana? Apa yang paling dinantikan sebenarnya setiap kali kalau ada event ataupun acara ini? Biasanya makanan dia lah. Paling favourite kalau mak-mak makan. Anak-anak mesti lah layang-layang. Macam gini. Diorang baru balik daripada klinik, terus nampak layang-layang, terus singgah sini. Sekejap. Baik, mungkin ada kata-kata untuk orang ramai yang sudah datang kat sini lagi? Kalau daripada kita orang datanglah ramai-ramai kat sini berkumpul kan, dengan orang kata ada event macam ni, dapatlah orang kata orang jauh-jauh berkenal-kenal, macam anak boleh bawa kan, masa-masa lapang macam ni. Sabar-sabar. Okey, terima kasih banyak-banyak. Bye. Bye kembar. Bye kembar. Okey, kita nak saksikan juga. Masih ada lagi waktu. Cuaca pun agak baik, redup je, tak panas sangat. Nanti kita akan bawakan sedikit pandangan, sudut pandang bagaimana lagi acara festival layang ini berlangsung. Nampaknya orang ramai dah semakin berada di bahagian tengah ini. Ini antara ruangan yang diberikan oleh penganjur untuk pengunjung. Jadi nampaknya peserta-peserta masih lagi berusaha untuk menaikkan Maaf saya tak sihat sangat. Baik, ini dari Sarawak Okey, nampaknya Sabah dan Sarawak sebagai banyak lagi sebagai negeri-negeri yang turut serta untuk kali ini. Nanti kita bawakan sikit lagi kita bawakan sudut pandang yang lain di Festival Layang Sedunia Pasir Gudang ke-26. Kita jumpa selepas ni. Kembali lagi bersama kami di MSI pagi ini, hari Jumaat yang penuh barakah. Pastinya kita pun nak tambahkan ganjaran pahala. Hari ini kita nak ajak beramai-ramai untuk sama-sama berinfak. Ini dia berkenaan dengan dana pengurusan dan penambahbaikan Masjid Nur Muhammad Kompleks Islam Darul Faizin atau lebih dikenali sebagai KIDAF. Bersama kita juga hari ini, kita bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Kak Rina, sihat? Sihat Alhamdulillah. Ustaz pun nampak sihat ni, Alhamdulillah. Sihatlah ni. Baik, okey, kembali semula kepada KIDAF ni Ustaz. Mungkin ramai nak tahulah tentang latar belakang, pengenalannya dan juga kita nak tahu apa yang dimaksudkan dari segi kita nak tambah baik, penambahbaikan masjid KIDAF ini. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'alah. Dulu ayah saya dia seorang imam dekat kampung, kemudian dia mengajar Quran dengan ayah dengan mak saya sekali. Jadi subhanallah sampai satu tahap ayah saya sakit. Dia sakit, dia kena kanser.
Kemudian Allahumma salli Muhammad, dia meninggal. Bila dia meninggal tu, waktu tu saya duduk kat Pulau Pinang. Saya balik untuk take over lah sebahagian daripada urusan-urusan kerja dekat kampung tu. Dan saya duduk fikir apa benda yang saya boleh buat untuk kesinambungan usaha dia dalam hidup dia. Dia nak sebarkan ilmu, dia nak pahala. Saya yakin itu yang dia nak. Jadi akhirnya saya panggil orang kampung mesyuaratkan, kita bangunkan, nama dia Madrasah Mahmudiyah. Yang saya namakan sebenarnya nama ayah saya, Haji Mahmud. Abu Bakar Mahmud tu nama ayah saya namakan dia Mahmudiyah, Madrasah Mahmudiyah. Dan saya teruskan pengajian-pengajian apa yang ayah saya terus buat waktu hidup dia ni. Dengan harapan pahala-pahala ganjaran itu akan berterusan sampai dekat dia lah. Dan subhanallah, alhamdulillah tu pada tahun 2009 kita start, 2011 ada perasmian oleh Tuan Guru Datuk Dr. Almarhum Datuk Dr. Harun Din. Waktu tu dia rasmikan. Kemudian Allahumma salli Muhammad, kemudian dah mula tengok-tengok peringkat menengah pula. Dan akhirnya tertubuhnya Ma'had Darul Faizin di Pulau Pinang. Dan subhanallah waktu tu orang dah mula ramai masuk mengaji sebagainya, orang kampung pun datang untuk belajar agama sebagainya. Dan akhirnya saya beli sebidang tanah lebih kurang 8 ekar dekat Bandar Baru Kedah. So Pulau Pinang ni sebenarnya dekat Nibun Tebal, dengan Bandar Baru ni sebelah-sebelah, dia border sempadan je. So kita beli di sebelah Kedah ni dengan saiz 8 ekar. Dan kita bangunkan kompleks Islam Darul Faizin. Itulah bermulanya dia panggil Allahumma salli Muhammad, kumpulan pendidikan Darul Faizin ini. Dan di kompleks Islam Darul Faizin ini dia luas. Kita merangkumi semua jenis peringkat pengajian, bermula daripada pra-tahfiz, peringkat paling rendah, berusia 7 tahun ke atas. Kemudian tahfiz Al-Quran, umur 11 tahun dan ke atas. Kemudian kita ada pengajian warga emas, ramai, lebih kurang 50 orang. Kemudian kita ada pengajian umumi untuk masyarakat datang untuk belajar dan sebagainya. Dan selama kita beroperasi di Darul Faiz ini, kita menyediakan pengajian secara percuma. Anak-anak tahfiz kita terutamanya, sampailah ke tahap dia habis pengajian tahfiz dia dan menyambung pengajian mereka keluar negara pun kita duduk dalam pembiayaan Kompleks Islam Darul Faizin sebagainya lah. Jadi itulah sebuah sedikit pengenalan tentang Kompleks Islam Darul Faizin ini untuk pengetahuan tuan-tuan, insya-Allah. Okey. Difahamkan Ustaz, dana yang dipohon adalah berkenaan dengan dana pembangunan, pengurusan dan pembiayaan pelajar, juga kepada dana penambahbaikan Masjid Nur Muhammad Kidaf ini. Jadi pastinya ramai nak tahu tentang perkembangan terkini kerja-kerja pembangunan dan juga sasaran kos keseluruhan tu, Ustaz. Ya, saya nak ambil kesempatan ini ucapkan jutaan terima kasihlah pada semua yang telah daripada awal dengan kami di Darul Faiz ini, daripada mula dulu 2011 yang tak akan mampu untuk buat semua ini melainkan dengan sokongan dan dukungan daripada tuan-tuan sekalian. Dan saya doakan supaya Allah memberikan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda kepada tuan-tuan yang telah menyumbang semenjak daripada awal lah. Sebab tu saya namakan madrasah ini bukan madrasah saya tapi madrasah kita sama-sama. Dan alhamdulillah tuan-tuan, berkat daripada usaha yang kita lakukan, mudah-mudahan keikhlasan tuan-tuan yang menyumbang, Allahumma salli Muhammad, pelajar makin bertambah, warga emas pun makin bertambah. Saya target tahun ni saja 200 orang daripada jumlah sekarang ni kita ada lebih kurang 80 orang pelajar. Jadi subhanallah, Allahumma salli Muhammad, maka kita kena buat extension. Rina, kami buat semuanya dalam masjid. Pusat pengajiannya dalam masjid. Pejabatnya dalam masjid, kelas pengajian tahfiz, pra-tahfiz, pengajian umumi semua dalam masjid. So masjid ni beroperasi hampir sepanjang waktu. Jadi subhanallah, disebabkan nak ada penambahan pelajar, maka kami kena buat expansion dekat masjid tu. Kelas-kelas expansion. Kemudian untuk asrama pelajar, kita kena buat satu bangunan asrama baru. Yang tuan-tuan tengok tu adalah bangunan asrama baru yang alhamdulillah dah siap sebenarnya. Pelajar-pelajar dah masuk minggu lepas. Kemudian kita buat rumah warga emas, dah masuk fasa yang kelima rumah warga emas, dan kita beli sebidang tanah di belakang itu untuk buat bangunan pelajar perempuan, bangunan asrama dan kelas untuk pelajar perempuan. Perempuan dia keluar sikit, dia tak boleh duduk sekali dekat dalam tu kan. Dan kos keseluruhannya tuan-tuan 5 juta ringgit. 5 juta tuan-tuan, kami orang kampung ni 5 juta ni macam ya Allah tak boleh terbayanglah jumlah tu besar macam mana kan. Tapi saya yakin insya-Allah dengan kita buat kerja ni sama-sama, dengan kita sama-sama bangunkan usaha ni, insya-Allah biiznillah 5 juta ni bukan satu jumlah yang tak mampu untuk kita capai lah. Dan mudah-mudahan Allah akan memberikan ganjaran pahala. Cuma Rina, ada dekat situ ada nombor telefon. Kami baru siap saja menyusun satu buku yang kami nak hadiahkan kepada tuan-tuan yang menyumbang. Buku ini targetnya ialah untuk tuan-tuan beramal dalam bulan Ramadan. Kami susun doa-doa, zikir-zikir dan juga ayat-ayat Al-Quran, amalan harian.
Jadi insya-Allah komplit buku ni untuk tuan-tuan amalkan. Jadi tuan-tuan yang memberi sumbangan, insya-Allah tuan-tuan jangan lupa untuk WhatsApp ke nombor yang tu 010 tu. Kemudian nanti bukti sertakan dengan bukti semua sumbangan tuan-tuan. Nanti kami akan bagi borang untuk tuan-tuan isi lengkap dengan nombor, dengan alamat rumah tuan-tuan. Dan kita akan postkan buku ini secara percuma kepada tuan-tuan, insya-Allah untuk tuan-tuan amalkan. Lagi banyak tuan-tuan sedekah, lagi banyak buku yang kami nak bagi untuk tuan-tuan edarkan juga kepada orang lain. Jadi tuan-tuan pun dapat amal, orang lain pun dapat amal hasil daripada sedekah tuan-tuan. Pahala pada sampai kepada tuan-tuan, insya-Allah. Dapat pahala sedekah, dapat pahala orang lain beramal lagi, insya-Allah. Insya-Allah. Dan pastinya kita harapkan Ustaz di hari Jumaat ini ramai lagi hari ini yang bermurah hatilah untuk sama-sama menyumbang ke dana pengurusan dan penambahbaikan Masjid Nur Muhammad Kompleks Islam Darul Faizin Kidaf ini. Terima kasih Ustaz Jafri bersama kita pagi ini. Satgi nak balik Kedah terus nak? Tak lagi. Malam ni ada program dekat Melaka. Okey, selamat jalan Ustaz. Baik. Kita nak bersama dengan rakan tugas saya Dayah. Ada perkongsian, silakan. Baik. Terima kasih Rina. Saya sebenarnya tadi, masa Rina sedang bercakap, saya terus ke skrin. Sebab ada QR Pay kat situ tadi. Boleh scan terus. Jadi memang bagus hari Jumaat bersedekah. Dan sebenarnya saya nak jemput Rina untuk datang bersama. Dah datang dah. Sebab nak bagi tahu ni ada apa hari Isnin ni. Hari Isnin agak menarik ya. Sebab kita nak berbincang tentang kadar kelahiran di Malaysia. Bagaimana statistiknya. Dan sebenarnya Fariha belum balik lagi. Kalau dah Lalang belum balik lagi, kita nak tahulah juga kan sedikit perkongsian Fariha sebelum kita berakhir hari Jumaat ni. Kami nak pastikan anda semua selamat dan masih lagi bersisa orang kata cuti sekolah ni kan. Jadi kita bawalah anak-anak ke Pasir Gudang Johor. Ataupun mana-mana taman rekreasi. Silakan. Selamat hujung minggu semua. Assalamualaikum. Silakan Fariha. Mac 2024 nanti dan acara ini akan berlangsung sampai malam sebenarnya. Petang tu acara layang-layang dah habis. Malam tu masih ada lagi jualan dan sebagainya. Baik, terima kasih. Sampai di sini sahaja dahulu lintas langsung kami di Festival Layang-Layang Sedunia Pasir Gudang ke-26. Okey? Maaf salah silap, maaf tadi batuk, tak sihat ya. Okey, jumpa lagi. Bye hari Isnin. Thank you.